Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita buat kali yang seterusnya untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan semasa keberadaan kita di dalam majlis ini Allah Subhanahu wa taala sentiasa membukakan pintu rahmat dan juga pintu taubatnya, supaya diampunkan dosa-dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ruang dan masa kepada kita untuk kita sama-sama memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, tanda-tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka, yaitu golongan orang-orang yang sentiasa sedar dan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah disebutkan oleh hadis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita ketahui, ada di kalangan kita yang datang ke masjid, ada di kalangan kita yang datang ke rumah Allah, ada di kalangan kita yang datang ke musalla, ke surau-surau, ada di kalangan kita yang datang semata-mata untuk melaksanakan solat berjemaah, dan ada pula di kalangan mereka yang datang dan dia faham apa arti sebenarnya hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kelebihan bagi orang yang berada dan ketika dia berada sehingga dia keluar kembali selesai apabila melakukan segala macam bentuk ibadah setelah dia berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam sebuah hadis yang lain yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi 'udhrun qalu wa mal 'udhru qala khawfun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla, rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan suatu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan suatu hadis, dan hadis ini saya ambil daripada kitab Al-Kabair, iaitu dalam kitab yang menceritakan tentang dosa-dosa, perihal dosa-dosa besar. Salah satu dia adalah orang yang meringankan bab ibadat salat dan orang yang meringankan bab salat berjemaah. Kalau sekiranya dia meninggalkan salat berjemaah secara berterusan, maka dia akan menjadi lebih besar. Dia akan menjadi mula jadi dosa kecil dan kemudian dia boleh menjadi dosa yang besar. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang nama dia Abdullah bin Abbas dan juga sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, man sami'al munadiyah, barang sesiapa yang mendengar laungan azan, barang siapa-siapa yang berada dan kemudiannya dia mendengar laungan azan, tak kira datang daripada masjid mana, datang daripada musalla mana, datang daripada surau mana, dia dengar saja laungan azan dan kemudiannya falam yamna'hu, tak ada pada dia satu halangan pun, tuan-tuan. Maksudnya tak ada satu perkara pun yang menghalang dia daripada dia ni boleh hadir, ataupun satu perkara yang boleh menyebabkan dia ni dikira dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu halangan bagi dia untuk memenuhi seruan tersebut, min ittiba'ihi 'udhrun, Nabi kata, maka solat yang dilakukan bukan di masjid itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW menyebut, Nabi kata min ittiba'ihi udhrun, dan kemudiannya tegahan ataupun halangan yang menyebabkan salah satu dia ialah dia ni berada dalam keadaan uzur. Nah, uzur tak boleh mai, dia ni dimaafkan, tuan. Kita duk faham kata mai sembahyang jemaah ni satu perkara biasa, satu perkara yang tak berat, satu perkara yang kita fikir sebagai fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Kita duk faham macam tu. Tuan-tuan, sebenarnya satu perkara yang sangat disuruh oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah ada banyak hadis berkaitan dengan solat berjemaah dan kemudian berada secara berjemaah. Falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qalu wa mal udhru. Kemudian ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mal udhru ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan uzur itu ya Rasulullah? Qala khaufun aw maradun. Uzur ni ialah orang yang berada dalam keadaan takut. Antara halangan dia, dia takut nak mai ke masjid, dia takut nak mai ke musalla, dia takut nak mai ke surau. Takut sebab apa? Bukan pasal takut bini. Tuan, kalau kes takut bini, dia tak kira takut. Dia takut bini dia sebab bini duk gempak. Dia kata abang pi, abang seolah-olah tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Nah, yang tu dia tak termasuk, tuan-tuan. Nah, dalam satu kaedah fiqh yang disebut lastizanu fi furudil a'yad, maksudnya kerja-kerja yang berkaitan dengan hukum Tuhan, berkaitan dengan jihad fi sabilillah, berkaitan dengan kita nak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh secara qat'i, secara jelas. Perkara itu tidak perlu kita meminta izin daripada siapa-siapa pun. Kan ada setengah orang, tuan-tuan, takut ke bini ni, nak pergi minum teh, minta kat bini ni, abang nak pergi minum teh tarik, boleh bagi tak ni? Kawan duk tunggu di luar, tak bagi dah. Ni abang nak pergi kedai sat ni, boleh tak? Ni abang nak pergi kerja ni, balik lambat sikit, ni boleh tak ni? Kita tak perlu minta izin kepada isteri kita. Nah, orang perempuan jangan marah, yang ni hakikat sebenar. Kita tak perlu minta izin, kita cuma habaq kat dia. Nah, macam tu juga dia bagi tahu. Kalau lagu tu ustaz, dia kata ada satu lagi, dia kata ada juga, dia kata macam tu juga bab kahwin. Kahwin tuan-tuan, kalau minta izin ke orang puan pakai tak boleh kahwin. Lah ni jangan minta izin tapi minta maaf. Kahwin dulu, kemudian habis tu baru minta maaf. Maksudnya tu saya minta izin lah. Kalau minta izin sampai bila-bila pun kita tak boleh kahwin. Lah ni lepas kahwin apa semua dah, balik mai minta juga tapi minta maaf. Ha, ni saja cerita je. Kan? Yang tu nak bagi clear. Dan kemudiannya Nabi SAW sebut, nak bagi keterangan bab berkaitan dengan qala khaufun aw maradun. Nabi kata yang dimaksudkan dengan takut ataupun maradun ataupun sakit, dia ni sakit yang bawa mudarat yang tak boleh mai. Sebab itulah ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW, apabila dia mendengar Nabi SAW meriwayatkan hadis ni, kemudian dia ni terus berjumpa dengan Nabi SAW. Sahabat ni dia seorang buta, mata tak nampak. Dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku ni buta, dia kata, dan kemudiannya aku ni, dia kata duduk seorang. Dia kata tak ada siapa yang nak pimpin tangan aku dan nak mai ke rumah Allah, nak mai ke masjid, nak mai ke surau ni, nak sembahyang. Dia jumpa Nabi. Kemudian Nabi SAW kata, dia kata hang terlepas daripada tanggungjawab untuk datang ke masjid solat berjemaah. Kemudian sahabat ni pun berlalu pergi. Bila nak keluar daripada sebuah masjid Madinah pada ketika tu, Nabi SAW panggil dia lain. Nabi panggil dia. Nabi panggil dia dan kemudiannya Nabi tanya dia, adakah, dia kata, hang mendengar hal munadiyah? Nabi tanya dia, adakah hang mendengar azan ataupun mendengar laungan azan ataupun seruan azan? Kemudian dia kata, na'am ya Rasulullah, ya aku mendengar ya Rasulullah, aku dengar dengan jelas seruan azan yang tiap-tiap kali apabila dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, wajib hang berada dalam solat berjemaah tiap-tiap kali masuk ataupun tiap-tiap kali hang mendengar laungan al-munadiyah, al-azan. Tiap-tiap kali dengar laungan azan, wajib tuan-tuan tu sahabat yang buta. Kita tak ada satu sakit apa pun, kita tak ada satu mudarat, tak ada takut dekat siapa, tak ada uzur apa, Allah bagi sihat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak pernah janji nak bagi dekat kita kalau kita rajin kerja. Tuhan tak pernah janji nak bagi kita kekayaan. Ada orang tuan-tuan kerja rajin tak kaya-kaya.
Dia keluar sebelum subuh, balik pukul 11 malam. Kerja dia lebih daripada 12 jam, tapi tak kaya-kaya dia, tuan-tuan. Ada orang yang kerja sikit saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kekayaan kepada dia. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat dia, dia tak jaga kesihatan mana pun, tapi Tuhan bagi sihat dekat dia. Nah, ada juga orang yang jaga kesihatan siang malam, makan hak nu makan ni, jaga kesihatan, jogging pagi petang. Tuan-tuan, Allah bagi strong, sedah saja mati orang tu, tuan-tuan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala janji kepada kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala habaq, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita ialah apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan berjayalah orang-orang yang mereka ini khusyuk di dalam solat mereka. Tanda antara syarat-syarat ataupun antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita khusyuk di dalam solat ialah apa dia, tuan-tuan? Iaitu kita solat secara berjemaah. Nah, solat secara berjemaah. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut apa lagi? Nabi kata lam tuqbal minhu salat allati shalla. Nabi kata, Nabi kata salatnya yang dilakukan bukan di masjid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itulah sahabat-sahabat ni depa berlumba-lumba kalau boleh nak duduk pada saf yang terhadapan. Nah, kalau boleh berlumba-lumba. Sebab tu hukum dia makruh, tuan-tuan, apabila kita semayang. Saya duduk jadi banyak semayang Jumaat. Duduk tengok bila pergi semayang Jumaat, kita selalu tengok tempat kosong, kita selalu duduk suar tangan macam tu, buat dekat orang. Lebih pada polis trafik ni dalam masjid, dia suar, sehari suar kau ni. Tuan-tuan, makruh hukum dia. Nah, makruh hukum dia kalau kita buat macam tu. Pasal apa? Sepatutnya kalau tengok ruang kosong, kita berlumba-lumba nak pergi depan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba kita untuk melakukan kebaikan. Dosa duk kira dah, katalah kita main lambat. Bukan masalah main lambat kan main cepat. Dah lah kita main lambat, kita tak rebut peluang nak duduk depan. Kita duduk malu Allah, duduk segan. Katalah duduk tepi kita YB ke datuk mana ke pula, oh dia segan bagi datuk duduk depan. Awak besar ke datuk dengan kita ni yang duduk di baris hadapan, yang dapat kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali tuan-tuan, yang ada depan kita tu siapa? Nabi. Yang ada depan kita tu para alim ulama, yang tu kita dahulukan. Yang tu betul. Kalau takat datuk, pangkat dia bos kita, yang tu tak suruh dimuliakan sampai macam tu. Tapi hari ini tuan-tuan, orang suka memuliakan orang yang ada pangkat di dalam dunia. Sebab tu ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata hubbud dunya, hubbud dunya ra'su khati'ah. Jadi hadis ni dibahaskan secara panjang lebar. Ada di kalangan ni yang dia kata hadis ni adalah hadis mursal. Hadis mursal ini ialah terputus sanad, dia tu tak ada nama sahabat. Sebenarnya tak ada nama sahabat tu disebabkan tercicirnya nama sahabat, tapi hadis tu disebut sebagai hadis mursal dan boleh dikategorikan sebagai hadis, bukan hadis palsu. Hadis ini banyaknya, salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri, iaitu anak tiri Nabi SAW. Anak tiri Nabi Hasan Basri ini dia menyusu dengan siapa? Dengan Ummu Salamah. Nah, dia meriwayatkan hadis ini, dia kata hubbud dunya, cinta dunia ini boleh menyebabkan ra'su. Nabi kata, dia kata, Nabi sebut, dia kata ra'su khati'ah, punca kepada segala macam bentuk maksiat ialah apabila kita ni cinta dunia. Tuan-tuan, bila cinta dunia, bila kita tunduk pada dunia, inilah yang jadi kepada kita tidak mengutamakan ibadat, kita tidak mengutamakan perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang itu sebagai muqaddimah. Jadi ambillah pengajaran daripada hadis ni. Maksudnya kita tidak ada pengecualian, kita tidak ada istisna. Kita tidak ada istisna bagi kita, iaitu pengecualian bagi kita, iaitu kita tidak datang dan tidak hadir untuk solat berjemaah dan kemudiannya berada di dalam majlis ilmu yang boleh menyebabkan solat kita jadi baik, yang boleh menyebabkan ibadat zakat kita jadi baik. Sebab itulah tuan-tuan, dalam Islam dia ada nama maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ni dia membincangkan 3 perkara yang berkaitan dengan hubungan ibadat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya hubungan kita dengan manusia. Yang ketiganya hubungan kita dengan alam ni. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diperincikan dengan bab ibadat.
ibadat salat kita, ibadat zakat kita, ibadat haji kita, ibadat puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu merangkumi kepada maqasid syar'iyyah ataupun al-hadaf al-ghayah asy-syar'iyyah ataupun tujuan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita melakukan satu-satu ibadat itu. Sebab begitulah juga tentuan hadis yang kita sebut ni, dia berkaitan dengan maqasid ibadat salat. Dia duduk di dalam maqasid ibadat salat. Maksudnya kalau kita sembahyang mengikut cara yang betul lah, kemudian kita solat pula secara berjemaah, kita akan lebih lagi menjadi golongan yang disebut sebagai aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah kita pada malam ni. Dan kemudian yang itu kita sambung, kita tengok sikit pengajaran daripada Al-Quranul Rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Sadaqallahul azim. Surah Yasin ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah aku akan menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah? A'attakhidhu min dunihi, ataupun ayat ni dia panggil istifham bermakna an-nafi, iaitu soalan yang membawa makna kepada nafi, kepada penafian. A'attakhidhu min duni, dia kata adakah, dia kata takkan, dia kata hampa nak suruh aku sembah tuhan-tuhan ni, takkan aku nak sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata alihah, dia kata, ataupun ay ghairi asnaman alihah, ataupun dia kata hamba nak suruh aku nak disembah berhala yang macam mana hamba tahu, berhala yang dibuat oleh tangan hampa sendiri, berhala yang dibuat oleh manusia sendiri, kemudian yang disembah juga oleh manusia. Seperti mana yang kita cerita itu, kisah Tufail Ad-Dausi, cerita tentang sahabat yang nama dia Tufail Ad-Dausi yang tinggal di wilayah Ad-Dausi, yang dia ni balik ke kampung dia melihat sakit mata, dia melihat dua berhala yang besar, berhala yang nama dia Zulkarnain dan juga Zulsyara' ni, yang menjadi kebanggaan kepada wilayah orang-orang yang tinggal di Ad-Dausi ini. Jadi dia balik, akhirnya dia bawa mereka ini dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan pun sama boleh ambil doa ni. Ada di kalangan kita, mungkin ada di kalangan kita yang anak dia ni ketegang, tak mau sembahyang, kerja apa semua bagus dah, sembahyang tak mau, ibadat tak mau buat. Ada di kalangan kita ni yang mungkin sembahyang sat dah. Nabi SAW ajak kepada sahabat, Nabi kata, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fahum la ya'lamun fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa inilah yang dibacakan oleh Nabi SAW apabila Nabi tiba di Taif. Apabila Nabi SAW dilontarkan batu oleh puak-puak Taif, doa inilah yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW walaupun dibuat macam-macam pada dia, diberikan ujian yang macam-macam kepada dia. Seperti mana kisah seorang wanita Yahudi, tuan-tuan. Cerita tentang seorang wanita Yahudi yang dia ni mai berjumpa dengan Nabi SAW dan dia bawa hadiah buah limau kat Nabi. Mai jumpa Nabi bawa buah limau satu karung. Mai jumpa, selalunya Nabi SAW ni dia akan terima hadiah. Jadi perempuan Yahudi ni pun tahu, kata Nabi ni tak terima zakat, Nabi terima hadiah. Kemudian Nabi ambil hadiah tersebut, kemudian Nabi makan buah limau tadi. Bila dah Nabi makan buah limau tadi, tuan-tuan, Nabi makan limau tadi sampai habis. Sahabat-sahabat yang ada di belakang Nabi SAW ni duk heran, pasal apa Rasulullah ni selalunya kalau dia makan apa-apa, kalau orang bagi apa-apa dekat dia, dia tak makan seorang-seorang. Tapi kali ni Nabi makan seorang-seorang, Nabi tak bagi kat siapa pun. Nabi makan satu-satu, Nabi habis, Nabi kupas, Nabi makan sampai habis. Kemudian sampailah perempuan tadi ni, perempuan Yahudi tadi berlalu balik ke rumah dia. Kemudiannya sahabat-sahabat yang ada di belakang Nabi ni tanya, ya Rasulullah, dia kata sebab apa makan sampai habis kali ni tak bagi kat kami? Sahabat ni dia mula heran. Bukannya dia pemarah kat Nabi, bukannya dia kata Nabi ni mula lain perangai ni, kau hidup penting diri lah. Dah. Bukan macam tu. Tapi dia beritahu ada perkara yang dibuat oleh Nabi SAW, mesti ada satu perkara lain di sebalik apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Pada ketika itu Nabi SAW abang dia kata sebenarnya, dia kata limau yang aku makan sampai habis tadi, dia kata
yang dibawa oleh perempuan Yahudi tadi, limau tu cukup masam. Limau tu cukup masam, tak ada manis langsung. Dan aku takut, dia kata, kalau sekiranya hampa makan limau tadi, hampa akan renyut muka. Hampa akan renyut muka, hampa akan tunjuk muka tak suka, hampa akan tunjuk muka marah. Tambah Sayyidina Umar pula tuan-tuan duduk dalam tu, perasan makan penerjang. Sayyidina Umar bukan tak tahu dia pongoi. Kan? Dia tahu dah ni, hang mai ni nak kena kami dah ni. Kan? Hang mai ni nak kena Nabi rupanya. Tapi Nabi SAW tutup jalan supaya perempuan Yahudi tadi terselamat. Itu yang kata Nabi SAW, tuan-tuan, orang bijak, orang baik. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau boleh, kalau sekiranya ada aib di kalangan kita, kita cuba tutup. Bukan kita cuba perbesar-besar dan kita buka supaya orang lain semua tahu. Supaya orang lain semua tahu, supaya orang lain nampak kata kita baik, supaya orang lain nampak kata kita baik, dan orang lain pula nampak jahat. Yang tu sebenarnya yang ada, yang menyebabkan kita ni semua tu sebab apa? Sebab hubbud dunia rasul khati'ah. Sebab apa? Sebab kita ni terpedaya dengan dunia, kita terpengaruh dengan dunia. Itulah sebabnya yang menyebabkan kita ni cari jalan supaya kita dipuja-puja di atas dunia ni. Jadi tuan-tuan, apa berlaku selepas tu? Perempuan Yahudi tadi yang buat macam tu dekat Nabi SAW ialah supaya apa? Supaya Nabi ni marah. Sedangkan dia ni duk cerita, duk dengar cerita kata Nabi ni seorang yang baik, Nabi ni seorang yang penyabar. Tu pula ada satu hadis yang disebutkan, adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Nabi SAW biasa sebut, Nabi kata adabani rabbi, aku ini diajar tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik adab. Adab yang ada pada Nabi ialah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Nabi SAW tunjuk contoh yang baik macam tu, apabila dia ni dianiaya sekalipun, tapi Nabi boleh bersabar, dan Nabi sempat berfikir, dan Nabi sempat lagi berikan hidayah kepada orang yang menganiaya dia. Perempuan Yahudi tadi, tuan-tuan, balik sampai di rumah, dia duk fikir, pasal apa Muhammad ni aku buat naya dekat dia, aku bagi 5 masam, dia boleh makan buat tak tahu saja, dan dia tak marah apa dekat aku. Tu tuan-tuan, itulah seorang manusia, seorang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada dia, dan itulah sepatutnya sifat yang patut ada kepada pendakwah. Begitulah juga kita, tuan-tuan, kita ataupun orang-orang yang ada dalam surau ni, ataupun AJK ataupun orang yang berusaha untuk mengimarah surau ni, tuan-tuan, berusahalah, buatlah macam-macam jalan supaya orang boleh mai. Pasal apa? Pahala akan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan semasa kita berada di akhirat. Memang ramai di kalangan manusia tidak sedar. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi biasa sebut, yang saya biasa cerita, rasanya 2 minggu lepas saya biasa cerita dah satu hadis yang bila Nabi SAW huffatin nar, huffatil jannah bil makarih, wa huffatin nar bihubbi. Nabi SAW biasa sebut dah, Nabi kata apa-apa yang ada di keliling syurga itu adalah perkara-perkara yang dicintai, yang tidak disukai oleh manusia. Dan perkara-perkara yang ada di keliling neraka itu adalah perkara yang disukai oleh manusia. Macam mana ada satu kisah seorang lelaki yang dia ni geng jahat. Dia buat maksiat dalam hidup dia, segala macam bentuk maksiat yang dia buat. Macam-macam bentuk maksiat yang dia buat. Kemudiannya suatu hari dia kemalangan, dan dia ni Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia mimpi. Dalam mimpi dia tu, dia dibawa berjalan ke neraka. Disebabkan kejahatan yang dia buat, Allah pilih neraka sebagai contoh dekat dia. Sampai di neraka, dibawa oleh malaikat, dan kemudiannya dibawa oleh satu orang sampai dia di neraka. Sampai saja di neraka, dia tengok bermacam-macam, segala macam bentuk keramaian. Dia tengok ramai di kalangan dia artis-artis, ramai di kalangan dia hiburan-hiburan, ramai di kalangan mereka yang sedang berzina dan sebagainya. Timbul rasa seronok dalam hati dia, dan dia berazam sekiranya Allah bagi kesembuhan kepada dia, dia akan jadi lebih jahat dan lebih maksiat lagi daripada sebelum ni. Kemudian takdir Allah bagi kesembuhan kepada dia, dan kemudiannya, tuan-tuan, dia buat benda yang lebih jahat. Takdir Allah, dia mati, dan pada ketika itu dia dibawa ke neraka. Sampai dia di neraka, dia tengok-tengok azab yang ada di sana, azab yang pedih. Antara azab yang dia tengok ialah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat
rasasan, azaban rasasan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya masak sejenis timah ataupun tembaga, kemudian dituangkan ke dalam telinga-telinga manusia. Kemudian bila ditanya apakah kesalahan mereka, inilah kesalahan orang-orang yang mereka ini sami'al munadiya, orang yang dengar azan, mereka ini tidak meluru, tidak bersegera ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu baru dosa dengar azan tak mai masjid. Itu baru dosa dengar azan tak mai masjid. Allah jadikan azab yang sedemikian rupa. Bayangkan kalau azab yang lain, azab bagi orang-orang yang banyak melakukan maksiat yang lain, maksiat yang lebih jahat, maksiat yang lebih dahsyat, dosa yang lebih besar, macam mana azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala murka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada ayat yang kita bacakan hari itu ialah Allah lah yang berhak disembah. Sebab tuan-tuan, dengan cerita azab, dengan segala macam bentuk apa yang ada hari ini, itu menandakan kata Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Kemudiannya, selain Allah tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan menghalang mudarat, seperti mana yang disebut oleh Habibun Najjar ni. Dia kata, in yuridani rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Dia kata sifat berhala yang tak boleh menyelamatkan sesiapa ni, siapa kita nak pergi sembah dia. Berhala tak boleh selamat siapa-siapa. Walaupun berhala tu dibuat dalam bentuk gajah, bentuk badan orang kuat, bentuk rimau, bentuk binatang-binatang, bentuk apa saja, tapi berhala yang nampak kukuh, yang nampak besar ni tak boleh selamatkan siapa-siapa pun. Sebab itulah disebut oleh Habibun Najjar. Dia kata apa? A'attakhidhu min dunihi alihah. Dia kata apa? Dia kata nak sungguh aku piduk sembah Tuhan asnaman, berhala ni, sedangkan dia kata la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku. Yang tu habis pengajaran daripada ayat yang kita baca hari ini. Kita sambung ayat yang seterusnya, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang keempat surah Yasin, yang ke-24 dalam surah Yasin. Itu disebutkan, dia kata inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni ay in abadat ghairullah, iaitu yang bermaksud ialah, dia kata sesungguhnya, dia kata aku, dia kata kalau aku pergi sembah Tuhan-Tuhan yang lain, dia kata inni, dia kata idzan, kalau sekiranya, dia kata aku ni, dia kata sesungguhnya, maksudnya dia buh huruf taukid di situ. Inni huruf taukid, huruf yang menguatkan ayat yang sebelum tu. Nah, ayat yang kita baca hari itu ni, Allah Subhanahu wa taala hantar ayat ni supaya nak menunjukkan, nak bagi kekuatan kepada ayat yang lepas. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Disebutkan, dia kata sesungguhnya, dia kata aku, kalau aku sembah Tuhan-Tuhan yang lain, dia kata dia kata in abadat ghairullah, dia kata ataupun dia kata aku biduk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kita biduk sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tuan-tuan, kita kena percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Saya nak cerita satu kisah yang saya jumpa semalam. Jumpa satu kes sampai balik pukul 4 pagi semalam. Nah, habis kuliah, mana saya pergi belah BM sana. Pergi ziarah satu orang sakit. Tuan-tuan, sakit lama dah, umur 100 tahun. Umur 100 tahun, tapi rupa dia tak macam 100 tahun. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak tua lagi. Nah, dia nampak muda, 100 tahun umur dia. Saya tanya, dia ada cicit, cucot kot lah. Sampai cicit apa dia? Cucot. Dan sampai ada apa? Piut. Cucot malah. Nah, sampai ada piut lah. Nah, anak, cucu, cicit, piut. Piut ni besar-besar kita ni, bukan piut kecil-kecil. Nah, dia dah mengalami beberapa generasi. Saya tanya, dia kahwin awal kot. Dia pas senyum. Dia kata, ustaz tolong tengok ustaz, dia ni sakit apa. Kita pun cek tengok. Sampai-sampai pi tuan-tuan, dia lena.
Dia nampak dia dengar suara kita main, dia lena. Kita pergi pegang, baca, kita ajak mengucap, sekali pun tak mau. Tak mengucap, tak sebut apa. Kita pegang anak jari kelingking dia, kita letak tangan saja di situ, baca doa sikit, dia beradui. Dia sakit, dia habaq, dia sakit, dia beradui. Ajak mengucap tak mau. Kemudian bila kita tanya salah silah, tanya apa sebab dia jadi macam ni. Tuan-tuan, dia ni dulu dia suka beramal dengan amalan untuk mencantikkan rupa. Mencantikkan rupa, beramal supaya dia ni nampak sentiasa segar, sihat. Sampai saat ni Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk segala kemungkaran dan kesalahan yang dibuat. Tapi tuan-tuan, kita sebagai orang yang hidup, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang mukmin, kita ambil pengajaran daripada cerita ni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan pada dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan dan bagi jalan dekat kita juga, supaya kita tidak melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Sebab tu kita kena yakin, kena percaya dengan takdir Allah. Sampai masa kita akan jadi tua, sampai masa kita akan bertemu dengan hari mati kita, sampai masa kita akan bertemu dengan hari sakit kita setelah Allah bagi sihat yang panjang, sampai masa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dekat kita satu ancaman, satu ujian yang sebelum ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kesenangan. Sepatutnya apabila kita berada di dalam kesenangan yang panjang, kita kena fikir bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian, adakah kita boleh tahan dengan ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas ni. Jadi tuan-tuan, kita boleh ambil pengajaran daripada cerita tadi. Jangan jadi golongan yang macam tu, golongan yang tidak mahu menerima qada dan qadar Allah. Kita sampai masa akan jadi tua, sampai masa kita akan sakit, sampai masa kita akan jadi miskin kembali, sampai masa kita akan jadi susah kembali apabila kita berada di alam barzakh, dan apabila kita dibangkitkan di hari kiamat esok dalam keadaan tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai pengawal dan sebagainya. Itulah ketentuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Jadi jangan kita duk fikir kata kita boleh terlepas daripada semua perkara ni. Jadi disebutkan lagi, dia kata idzal lafi dhalalin mubin. Nah itu dia kata, tentulah dia kata aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata kalau dia kata sesungguhnya dia kata aku hidup sembah Tuhan, apa aja aku sembah ni, dia kata tentulah dia kata aku berada di dalam keadaan kesesatan yang nyata, dia kata. Sebab apa? Dia kata contoh tuan-tuan, kita tengoklah apa yang ada pada kita hari ni. Contoh kita tengok dunia ni. Nah, seumpama macam mana kita tengok dunia, kita tahu kata dunia ni perkara ataupun dunia ni benda yang sementara yang Allah Subhanahu Taala berikan. Seperti mana disebutkan oleh seorang ulama, dia kata inna dunya zillul ghamam wa hulmun niyam faman arafaha thumma talabaha wa akhta'ut tariq wa hurmut taufiq. Dia kata sesungguhnya dunia ni diumpamakan sebagai awan gelap yang dia ni mengandung air hujan. Nah, awan gelap selepas turunnya hujan, maka gelap awan tadi ni hilang dan kemudiannya awan jadi putih. Itu tanda kata dunia macam itulah. Dia kata sat saja dunia ni. Nah, wa hulmun niyam, dan seumpamakan seolah-olah kita mimpi, sonok mimpi ni, mimpi jadi kaya, mimpi kahwin lain, mimpi macam-macam. Kan, mimpi hak sonok semua. Tiba-tiba tuan-tuan tersedak daripada mimpi, tengok-tengok kita berada dalam keadaan yang sama. Pada ketika tu kita sedar bahawa dunia ni adalah sementara dan dia macam seumpama sebagai mimpi. Kalau sekiranya ada di kalangan kita yang dia dah kenal dunia, wa hulmun niyam faman arafaha, kemudian dia ikut juga dunia, dia cari juga dunia, wa akhta'ut tariq, sesungguhnya dia berada pada jalan yang salah, wa hurmut taufiq, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup jalan taufik kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, bertepatan dengan hadis yang kita baca awal tadi, la hubbud dunya ra'su khati'ah. Cinta kepada dunia ni menyebabkan kita punca melakukan segala macam bentuk maksiat. Dan kemudiannya disebutkan juga oleh Imam Ghazali rahimahullah, dia kata man arafad dunya, siapa yang kenal dunia, siapa yang tahu dunia, siapa yang kenal selok-belok dunia ni, maka pada ketika itu dia akan wa yuqalliluna minha, maksudnya dia akan sikit-sikit, makin hari makin panjang umur dia, makin bertambah umur dia, makin bertambah umur dia.
makin hari makin tambah umur dia, makin sikit-sikit dia tinggalkan dunia. Lah, makin sikit-sikit tinggalkan dunia. Tapi hari ni tuan-tuan, makin tua makin menjadi. Makin tua piduk jadi hero kilauan mai. Tu piduk nyanyi kilauan mai. Makin tua makin menjadi piduk bergencok atas pentas. Yang terbaru ni kita tuan-tuan, dia patah balik zaman dulu ni. Lah ni tuan-tuan, kita pun dekat dengan nak masuk cuti sekolah ni, kenduri kenara banyak. Kan dia nak main kenduri kenara, dia nak main kenduri kahwin. Lah jadi trend balik, dia patah balik dulu tuan-tuan. Nah, pagi cantik dah, panggil Tok Imam baca Yasin pukul 11. Kemudian buat tahlil, Ustaz Solehi buat tahlil. Nah, lepas baca tahlil lepas semua, sat lagi marhaban, qasidah apa semua ni. Panggil ya hanana apa mai. Kan gendang ni habis ni apa ni qasidah ni dengan tuan rumah, dengan pengantin semua, cekang orang tengkok, dengan tukang-tukang masak sekali. Tuan-tuan, hak DJ pun sekali cekang orang tengkok lah. Lepas lahak tuan-tuan, dia mula main masuk sikit nasyid, tak apa lagi. Saat lagi dia pergi tengahan dekat nak asak lagi, dia main lagu Bollywood. Dia main lagi petang lagi lepas asak tuan-tuan, dekat-dekat nak tutup kemah ni, masa tu DJ akan panggil siapa? DJ akan panggil ayah kepada pengantin mai. Dan kemudiannya dia minta supaya tujukan lagu kepada pengantin. Pak pengantin pun main menyanyi. Saya panggil mak pengantin pula, ni hak lutut longgak ni. Lutut longgak berdiri daripada pagi ni, mai menyanyi sama. Saya panggil pengantin pula mai. Habis satu keluarga duduk karaoke depan orang ramai waktu hari kenduri. Tuan-tuan, kenduri yang macam tu saya duk panggil. Kalau siapa nak buat, dia jangan duk panggil kita. Jangan duk panggil hak geng kita, geng masjid, geng surau ni, kita pun tak dapat, kita boleh pergi makan di kedai nasi Kedah. Nah, kalau nak buat kenduri, kalau ada dalam rancangan kepala otak nak buat lagu tu, ada juga dia kata ini bukan duit saya, yang ni duit anak saya. Kalau awak duit anak kita, kita ni sebagai pak tak boleh halang lah. Kita takut kalau sekiranya kita halang anak kita, marah anak kita tak bagi duit. Awak, kita ni tauhid kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala duduk tak mana. Pasal apa yang kita pergi jadi takut dekat anak kita, melebihi kita takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab apa kita takut sama macam tu? Sebab tauhid kita, yakin kita kepada Allah, yakin kita kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tu tak tahu mana. Sebab itulah kita takut sama macam tu. Sebab itulah tuan-tuan, daripada mula kita didik anak kita ni, kita kena didik dia supaya dia juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena didik diri kita juga lebih-lebih lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita berani melakukan satu perkara besar dalam kehidupan kita. Kalau ada di kalangan anak kita yang nak buat majlis yang macam tu, yang nak buat majlis yang maksiat dalam kenduri kahwin, kenduri yang kita nak buat ni, tuan-tuan, rugi sia-sia saja duit yang kita keluar banyak-banyak. Kita pasang kemah, kita bayar dekat tukang masak, kita panggil semua orang mai, habis tanpa ada apa manfaat. Dan kemudiannya perkara yang kita buat tu menjadi sia-sia. Perkara yang sia-sia ni menjadi dosa kita esok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, fikir panjang. Jangan duk takut dengan kerja buat manusia. Sebab apa? Kita kena lebih takut apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Dan kemudiannya disebutkan lagi, dia kata, cuba-cuba kita tengok, kita bandingkan agama-agama lain dengan agama Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Nah, kita tengok perkara yang pertama sekali, kita tengok bab kita nak sembahyang. Kita nak sembahyang ni, Allah Subhanahu Wa Taala habaq dah. La taqrabu salah wa antum sukara. Lah, dalam agama lain tak dihabaq macam tu. Kita nak sembahyang, kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan berada dalam keadaan mabuk, tak boleh. Tapi tuan-tuan tengok gemak lain, tengok dalam filem lah. Kan hero nanti balik mabuk tak mana kah, kemudian dah jadi musibah kah, hero pun naik tokong sambil duduk mabuk, duduk marah ke Tuhan. Mulai hari ni kalau hang tak tolong aku tak akan sembah hang, marah ke Tuhan dia. Nah, tuan-tuan, kita beza. Kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jumpa Allah dalam keadaan qalbun salim. Kena jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang suci bersih, hati yang murni. Sebab tu bila nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, persediaan yang kita kena buat ialah kita kena menyucikan diri kita secara betul-betul suci. Barulah kita ni boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kitab Musalli disebutkan tingkatan-tingkatan sewaktu kita melakukan ibadat salat. Ini nak membezakan apa sebab yang disebutkan oleh Habibun Najjar itu. Dia kata inni izal lafi dhalalim mubin. Dia kata
Kalau sekiranya dia kata aku duduk sembah Tuhan hampa aja aku sembah ni, dia kata aku jadi sesat. Sedangkan ibadat solat, ibadat yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, ibadat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku, yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan melalui nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuan-tuan, apabila kita nak sembahyang ni, kita duduk berdiri tu disebut tazallulan. Tazallulan ni ialah kita berdiri dalam keadaan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita praktik siap-siap dah berdiri dalam keadaan kita berdiri rasa rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya tasliman. Tasliman ni ialah apabila kita angkat takbir Allahu akbar. Angkat takbir Allahu akbar tu hendaklah dalam keadaan kita serah diri kita 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebut tabadzulan, iaitu keadaan pada ketika itu kita apabila kita duk baca Al-Fatihah tu, duk baca surah Al-Fatihah, hendaklah kita berada dan berasa keadaan kita ni hina diri kita. Bahasa hina diri kita, bahasa kecil diri kita apabila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Kemudiannya disebutkan lagi takhaddu'an, iaitu waktu kita rokok. Waktu rokok ini hendaklah rokok dalam keadaan tunduk, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kita sujud pula disebut sebagai takhasyu'an. Sujud yang boleh menyebabkan jadi khusyuk hati kita. Jadi khusyuk hati kita iaitu kita sujud tanda kata kita ni manusia yang hina, yang lemah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan diberikan nikmat yang semacam mana kita dapat pada hari ini. Kemudian yang keenamnya ialah taraghuban, iaitu kita duduk dalam keadaan dua sujud. Duduk di antara dua sujud tu, duduk dalam keadaan kita rasa seronok berhadapan dengan Allah, kita rasa seronok, gembira sebab kita dapat melakukan ibadat solat pada kali itu. Nah, bab kata tiap-tiap kali rakaat tu duduk dalam keadaan dua sujud tu kita rasa seronok sebab Allah bagi peluang dekat kita boleh menyelesaikan ibadat solat. Contoh 4 rakaat kita sembahyang tuan-tuan, Allah bagi peluang dekat kita boleh selesaikan ke-4 rakaat. 2 rakaat kita sembahyang, Allah bagi kat kita peluang boleh selesaikan 2 rakaat ibadat solat. Tapi kita tak ada rasa apa pun kepentingan ibadat solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, sewaktu kita duduk tasyahud, duduk tengah baca tahiyat akhir, jadi disebut dalam kitab Musalli ni ialah tamalluqan, iaitu kita berada dalam keadaan rindu dan dendam, berada dalam keadaan seronok yang tidak terkira dan sedih pun ada pada ketika tu. Sebab selepas tasyahud ni kita akan bagi salam dan belum tentu kita dapat bertemu lagi dengan solat yang selepas tu. Itulah antara kriteria ataupun orang-orang yang mencintai kepada sembah Allah, ibadat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita tengok kepada beberapa syarat ini ataupun beberapa perkara yang berkaitan dengan solat ini. Adakah boleh kita bandingkan dengan ibadat-ibadat yang dibuat oleh agama-agama lain? Adakah ibadat-ibadat yang dibuat oleh agama lain itu lebih baik daripada ibadat salat yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jadi di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jadi jadikanlah ibadat salat ini satu perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Seperti mana yang saya sebut awal tadi, tuan-tuan, kita selalu nak melihat kejayaan kepada diri kita. Kita nak melihat kejayaan kepada anak-anak kita. Kita nak melihat kejayaan kepada masyarakat kita, kepada negara kita, kepada kerajaan seluruhnya. Tapi kejayaan ini tidak datang dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak sebut. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya orang yang berjaya itu orang yang khusyuk di dalam solat dia, orang yang jaga solat dia. Maksudnya tonggak satu-satu negara itu ialah orang jadi pemimpin ke, jadi siapa ke dia kena mengutamakan ibadat menyembah Allah Subhanahu wa taala, barulah orang yang dipimpin ataupun barulah dia ni menjadi peneraju yang baik, barulah dia ni boleh menjadi ayah yang baik. Contohnya kita nak kecemerlangan kepada anak-anak kita di dalam peperiksaan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak bagi jaminan bagi orang yang rajin belajar dia jadi pandai. Tak.
Ada orang yang belajar siang malam tapi dia tak pandai, tapi dia boleh habuan diri dia. Ada orang tuan-tuan yang baca buku sikit saja, dengar kuliah sikit saja, dia boleh jadi pandai. Itu juga bukan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah jamin ialah orang yang melakukan ibadat solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kejayaan dan ganjaran kepada dia. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak berjaya, kita kena mengutamakan ibadat solat diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa sekarang itu sebenarnya ada satu lagi hadis. Dan di hujung kuliah sebenarnya saya akan bacakan hadis pilihan. Tapi saya ceritakan sikit, ada 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kita akan baca pada minggu depan. 6 perkara yang sekiranya perkara ini semua telah berlaku, maksudnya kita sudah hampir dengan hari kiamat. Kita sudah hampir dengan hari kiamat. Sebab itulah hari ini macam-macam bentuk bala bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, berlaku saja 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka kita kena sedar yang kita sudah hampir, kita sudah berada di penghujung dunia, dan kita sudah berada di ambang hari kiamat. Kita sudah berada di penghujung kehidupan dunia, dan kitalah umat yang terakhir, kitalah umat di akhir zaman, kitalah umat yang akan dihisab dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi panduan kepada kehidupan tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin.